Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penonton dan juga pendengar siri audio siar berilmu bakti X Datuk Dr. Abdul Muati. Alhamdulillah kita dah sampai nampaknya ke episod 3. Ada topik yang panas yang akan kita bicarakan sekejap lagi. Saya tuan-tuan dah nampak lah hari ni, macam yang saya beritahu sebelum ni, saya tak menjemput sesiapa yang terutama daripada pentadbir untuk sama-sama lah mungkin menggantikan saya sebagai moderator, tapi setakat hari ni nampaknya masih belum ada lah. Cuma positifnya hari ni saya ada tambah seorang saudara saya, sebab di hujung sana Encik Azizi daripada bahagian governance dan integriti. Yang tengah ni tak payah diperkenalkan lagi lah, memang tuan punya kepada siri audio siar Podcast Berbati X Datuk Dr. Abdul Muati. Baik, tajuknya pada hari ini, saya rasa kita tahu dah tajuk kan? Okay. Saya mungkin ceritakan sikit lah format kita pada hari ini. Memandang hari ini kita ada 2 orang, kita kena belanja lebih sikit lah masa kan. Tak cukup lah kalau kan macam biasa tu. Kita cuba habiskan dalam masa 1 jam, 30 minit bahagian pertama dan 30 minit bahagian kedua. Kita akan cuba untuk mengupas topiknya pada hari ini, integriti akademik. Tajuk ni sensitif juga lah di peringkat universiti. Tambah-tambah lagi dengan isu-isu semasa yang berlaku. Namun sebagai sebuah isu pengajian tinggi yang menyokong lah macam hukum negara tentang liberal dari segi pemikiran tu, kita boleh saya rasa untuk meraih dan membincangkan tentang perkara ini. Integriti akademik ni di universiti perkara yang sangat penting. Saya ingat sebulan 2 bulan yang lepas ada isu tentang poligami, ramai yang menggigil, bahasa-bahasa anak muda, ramai yang shaking. Tapi di universiti kecurangan kepada akademik itulah yang paling, kalau nak dikaitkan anak muda, itulah yang paling shaking. Kecurangan kepada akademik. Ini kita nak bincangkan tentang integriti akademik. Sebelum itu Cik Aziz ya, Alhamdulillah. Datuk, sihat awak tu Alhamdulillah, dari episod 3 nampaknya kita macam-macam feedback yang kita dapat, kita akan cuba tambah baik memenuhi apa yang telah pun disarankan oleh penonton dan pendengar. Baik, saya rasa kita tidak banyak masa. Saya pun tak nak bercerita panjang lagi. Yang penting pengisian ataupun manfaat yang akan diberikan oleh panel. Cik Azizi, kita mulakan dengan definisi kepada integriti akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Kamarul yang saya hormati, Datuk Muati, tuan-tuan dan perempuan yang mendengar dan juga yang menonton. Topik pada hari ini saya kira sangat relevan, kerana dalam arti kata integriti menyeluruh, banyak fokus kita pergi kepada penyelewengan kewangan, pergi kepada hal-hal berkaitan dengan integriti secara umum. Namun apabila kita bicara soal integriti di dalam sebuah institusi pengajian tinggi, maka sebenarnya perkara yang paling besar dan sangat relevan ialah integriti akademik. Kerana kita bicara kepada orang yang sudah ada pengetahuan, sudah ada kemahiran dan juga dipenuhi dengan sikap atau attitude orang yang terpelajar. Maka sekiranya orang terpelajar itu melakukan tata kelola yang kita katakan agak menyimpang, maka itu lebih teruk daripada orang biasa yang tidak punya kita katakan sikap yang baik, pengetahuan yang tinggi ataupun kemahiran yang meluas berbanding dengan orang yang ada ilmu. Saya juga harus ingatkan diri saya bahawa yang berada di hadapan saya ataupun di sisi saya adalah orang akademik. Walau bagaimanapun, saya kira saya harus menyentuh juga. Dari sudut definisi, sebagaimana International Center for Academic Integrity, ICIA, mendefinisikan, integriti akademik ini sebenarnya satu komitmen. Komitmen walaupun dia susah, tetapi dia mesti dipenuhi terhadap 6 perkara penting. Ada 6 komponen dalam. Satu ialah soal nilai.
nilai asas, core value. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, adil. Yang kelima, hormat dan tanggungjawab. Dan yang terakhir ialah keberanian. Jadi, jika kita sebut academic integrity, dia mesti memenuhi ke-6 komponen ini. Ada juga mengikut kajian, perspektif academic integrity ini selalu dikaitkan dengan pelajar. Tetapi sebenarnya orang yang mengajar dan memberi ilmu juga harus mempunyai integriti akademik. Dan dia mesti dikaitkan dengan 6 perkara tadi supaya setiap pembelajaran dan pengajaran, kemudian penyelidikan dan juga pengembangan ataupun extension yang kita tahu tugas-tugas asas kepada mensyarah itu, TRE. Ya, TRE itu perlu memenuhi aspek academic integrity. Supaya dia nak, tujuan itu ada banyak besar. Satu, nak jaga profesionalisme sebagai seorang tenaga pengajar dan juga sebagai seorang academic staff. Dan yang kedua tu nak memastikan bahawa perkara-perkara yang disampaikan itu dalam bentuk tata kelola yang baik, dan dia akan menjadi contoh pada para-para. Jadi lebih kurang begitu lah. Sekali kali tu secara dia kat wali nanti lari benda tu nampak serius. Datuk pun nampak tekuk. Irfan berisau juga. Okay. So dia berkaitan dengan dasar. So kita biarkanlah Cik Aziz tadi dapat dah selesai. Yang bahagian yang nampak serius dan penting tu dah dilepaskan. Datuk, sikit tambahan kot dari segi amalan ni, Datuk. Ya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut oleh Cik Azizi tadi itu adalah definisi secara konseptual, ya. Secara lebih praktikal, ya, secara operasionalnya kita boleh katakan bahawa apabila kita bercakap soal integriti akademik, kita merujuk kepada kelakuan terhormat, ya, seorang ahli akademik pada menjalankan fungsi akademiknya. Nah, fungsi akademik tadilah kalau konvensional itu 3, TRE plus UPM satu lagi, Student Development, pembangunan sahsiah pelajar. Jadi dalam menjalankan 4 tanggungjawab ini ataupun 4 fungsi ini, seorang ahli akademik itu hendaklah menjalankan fungsi tersebut dengan penuh integriti, ya, dengan penuh integriti, maknanya dengan penuh dedikasinya, ya, dengan penuh kesungguhannya, dengan kata lain do the best lah, sebab kita dipertanggungjawabkan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Jadi kalau kita ambil pengajaran umpamanya, orang yang ada integriti ini dia akan mengajar sebaik mungkin. Sebaik mungkin dia akan mengajar. Bila kita sebut sebaik mungkin, daripada persediaan sampailah kepada pengajaran, sampailah kepada penasiran. Komplit itu proses itu. Ya, proses itu. Sama juga kalau dia menjalankan penyelidikan, ya, sebaik mungkin menjalankan penyelidikan itu. Begitu juga kalau perkongsian pengetahuan, knowledge sharing, pengembangan. Begitu juga dengan pembentukan sahsiah pelajar. Jadi artinya tidak ada yang dikatakan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara sambil lewat. Ada. Nah, tadi kita sebut 3 fungsi tadi, TRE itu, sebab ada orang tanya 3 fungsi plus 1 lah di PM ni. Ada orang tanya, adakah manusia yang boleh buat sebaik mungkin ke semua tu, kan? Ini manusia sempurna, kan? Kalau amalan di Amerika sendirilah, masa saya belajar di sana dulu, of course Amerika tu dia merujuk pada 3, dia TRE, ya, Teaching Research Extension tu. Dia kata excellent in 2, sufficient in 1. Menjalankan 2 tu sebaik mungkin sampai cemerlang dan mencukupi, sufficient dalam 1. Jadi terpulang kepada kekuatan masing-masing sebab manusia ni tak sama. Jadi kalau katakan dia excellent in teaching, dia excellent in research, bukan? Tapi sufficient in education.
Maksudnya satu tepal saja. Satu tu Memadai. Ya, prasyarat lah. Prasyarat memenuhi syarat lah. Paling kurang. Paling rendah tapi memenuhi. Bukan dia tak buat. Tapi di UPM ni setakat ini belum ada formulanya. Mungkin kita excellent into and sufficient into lah sebab kita ada 4. Okay. Jadi dia tak boleh tinggalkan langsung. Ya, umpamanya ditumpu pada pengajaran dengan penyelidikan saja, extension dan student development ditinggalkan. Kalau ditinggalkan artinya dia sudah tidak memenuhi keperluan itu. Betul. Saya selalu ingatkan subordinate saya masa saya jadi dekan dulu, saya kata dalam gaji kita tu kita dibayar gaji kan oleh UPM. UPM nak kita buat tu 4 tu. Baik. Kalau kita hanya buat 2, sedangkan kita dibayar untuk melakukan 4, tak memenuhi lagi, sudah tidak memenuhi. Kan? Dan kalau dipersoalkan bagaimana tu gaji kita dibayar untuk buat 4 kerja, kita buat 2 saja. 2 lagi tak buat. Ini yang dikatakan kebertanggungjawabban. Dan integriti ini tak ada siapa check kita sebenarnya. Tetapi kalau orang Islam, Tuhan tahu. Dan daripada kena check dengan Tuhan, baiklah kena check dengan ketua jabatan. Lebih berat lagi kalau Tuhan yang check kita berjawab. Kita nak menjawab banyak lagi esok. Kan? Jadi itu tambahan sikit. Baik. Kita nak tahu juga tentang kenapa yalah orang katakan tentang integriti akademik ni. Apa pentingnya integriti akademik ni kepada macam 3 ataupun 4 perkara yang kita sebutkan. Dia apa kesan men? Kalau tak ada, hilang integriti dari situ. Kita kena balik kepada apa tujuan. Cik Aziz mungkin boleh tambah sikit. Apa tujuan universiti itu diadakan, apa tujuan the whole system itu diwujudkan. Kalau ditanya saya lah, kenapa kita wujudkan universiti? Universiti ni kita buat kerana kita nak melatih orang supaya boleh berfikir. Itu adalah merupakan tujuan utama semua universiti. Kita melatih orang supaya boleh berfikir. Kenapa kita nak dia boleh berfikir? Kerana dengan kebolehan berfikir dia, nanti dia boleh mencari jawapan kepada permasalahan, masalah hidup dia, masalah hidup keluarga dia, masalah hidup masyarakat dia, masalah hidup bangsa dia, masalah hidup negara dia. Jadi bayangkan kalau ada kelecehan dalam usaha untuk melatih dia supaya berfikir, ada kegelinciran di sana sehingga kan dia tidak mampu berfikir dengan berkesan, nanti ini akan memberi kesan kepada pembuatan keputusannya. Dan kalau pembuatan keputusan dia itu tidak tepat, tak kira lah dalam apa bidang yang dia ceburinya, bayangkan apa kesannya kepada masyarakat, kepada negara. Itu yang kita berikan penekanan kepada universiti yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang saya sebutkan. Proses mesti cermat, mesti berhemat, berhati-hati, tak boleh sambil lewa, tak boleh kita pandang mudah. Saya sebut tambahan tadi tu. Bila kita sebut integriti akademik ni bukan hanya kepada pensyarah sahaja, tetapi juga termasuk sistem yang menyokong pensyarah itu untuk menjalankan fungsi akademiknya. Maknanya walaupun disebut integriti akademik, bukan hanya untuk orang akademik saja, termasuk juga pegawai sokongan yang menyokong proses ekosistem itu. Pelajar itu satulah, itu adalah merupakan nanti produk kita. Jadi di situ sangat-sangat mustahak integriti itu. Maksudnya tadi kegagalan kepada integriti akademik itu akan bagi kesan yang paling utama pada kita punya produk tu lah. Output kita nanti. Kalau Zabah dia menyebut tentang diri tunggal, individu yang kita hasilkan itu nanti. Jadi definisi dia menyeluruh. Sangat mustahak. Sebab Zabah dia menyebut tentang kegagalan individu atau dia sebut dalam buku itu apa? Perangai bergantung kepada diri tu kan. Kalau diri tunggal, beberapa diri tunggal yang kelompok ni gagal, dia sistem masyarakat akan gagal. Dia akan memberi kesan. Dia nampak kat sini bila Dato' sebut baru kita nampak dengan jelas lah bahawa proses ataupun ekosistem ni tujuannya untuk melahirkan diri tunggal yang Zabah sebut dalam buku Perangai Bergantung pada diri sendiri. Saya
saya teringat, saya terbaca somewhere, ada orang muat naik dalam, kalau tak salah saya dalam Facebook, sebab saya pun ada Facebook je, Twitter, Instagram tu saya tak pandai. Facebook tu orang muda. Facebook ni orang tua-tua je saya kan. Dia kata dia pernah, quotation itulah, pernah terbaca, tertulis pada pintu gerbang sebuah universiti. Saya ingat universiti mana. Dia kata kalau ada pelajar yang meniru dalam peperiksaan dan peperiksaan itu lepaskan, ini adalah merupakan titik awal kepada kehancuran bangsa dan negara. Besar-besarnya. Besar-besarnya sebab kalau katakan kita jaga exam, kita jaga peperiksaan, sepatutnya kita jaga, tapi kita ini pensyarah lah, kita main telefon. Kita sibuk main telefon, budak meniru dan dia lulus, sedangkan dia tak sampai kemampuan berfikir yang dihasratkan. Kita melepaskan orang yang tidak ada kualiti. Ini nanti akan jadi pemimpin. Sama ada dia bekerja sendiri, ataupun kalau dia bekerja dengan kerajaan, dia menjadi government missionary. Lagi mustahak membuat keputusan. Nanti dia akan buat keputusan, sebab kalau dengan bachelor degree, ijazah bachelor, dia akan menyertai organisasi itu sebagai middle level manager. Jadi dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan. Nah, bagaimana kalau perangai ataupun tabiat culas itu dibawa masuk sampai ke tempat kerja? Nah, ini saya ada pengalaman masa di AJP tu. Memang masa dalam panel, kalau kes tu berkaitan dengan katakan kes meniru berbanding dengan kes mencuri, dia memang berat lah kepada meniru tu, pasal panel tak akan lepaskan. Kalau mencuri tu biasanya kalau minta maaf, selesai, bayar balik, kita boleh settle kan. Tapi kalau bab meniru ni memang ada ya. Saya masa memula kerja dulu, saya dengar kali pertama disebut tentang kecurangan akademik. Saya nak kongsi sikit pengalaman saya lah. Di Amerika dulu, saya masa ambil di Malaysia ni GRE, Graduate Record Examination. Kita dua exam kena ambil sebelum pergi Amerika ya. Satu sebab saya pergi nak buat master, satu TOEFL, itu biasalah. Satu lagi GRE, Graduate Record Examination. So Graduate Record Examination ni susah, sebab banyak soalan yang tak apa-apa saya tak faham. Tapi kan TOEFL tu okey, kita boleh, sebab itu bahasa saja kan. Yang ini dia termasuk juga kita punya general knowledge dan sebagainya. Dan saya ingat antara soalan tu ditanya tentang Mozart lah, apalah, mana saya tahu. Nah, kita donang sayang ditahan. Lepas itu bila pergi ke sana, hampir nak selesai saya punya master, saya nak sambung PhD. Jadi banyak universiti yang nak GRE score juga. Jadi saya kena ambil GRE tu. So saya bagi tahu kepada profesor tu bahawa saya nak ambil GRE ya, untuk sambung saya punya PhD. Jadi saya tanya dia, macam mana nak score GRE ni? Dia senyum, dia kata dalam bahasa Inggeris dia jawab, dia kata by living longer. Maknanya kalau nak score tu kena hidup lama lah. Pasal bila hidup lama banyak pengetahuan, pengalaman dan pengetahuan am yang ditanya tadi lah, macam Mozart. Saya tahulah ya, profesor tu dia jawab mengarut gitu. Tapi ada wisdom kok, ada wisdom lah. Tapi maknanya yalah, takkan saya nak kena hidup lama. Bila saya nak sambung. Jadi bila saya pergi ambil exam tu, dia tak jaga dah. Tak jaga maksudnya tak jaga macam kita jaga. Dia buat tak jaga ke tak jaga? Saya tak tahu dia duduk kat mana. Tapi kita tengok dia tak ada, kan? Dan ada beberapa orang kandidat lah yang ambil, calon yang ambil. Dan saya perhatikan orang Amerika ni, saya taklah nak kata orang Amerika tu jujur sangat kan, orang pun juga. Tapi walaupun ada peluang untuk dia meniru dan sebagainya, dia tak tiru. Itu satu pengalaman. Dan pernah juga saya membantu invigilate, menjaga exam untuk profesor saya, sebab saya jadi graduate assistant pendidik. Memang dia orang ada peluang untuk meniru pun dia tak tiru, walaupun dia dekat-dekat. Kita ni dia kena jaga betul, sebab dia punya satellite kiri kanan dia kena letak jauh supaya dia tak nampak sebagainya. Dia orang tak tiru, sebab bila ditanya, dia kata ini menyukat dia punya kefahaman. Dia punya, so maknanya integriti tu
tersemat masuk ke dalam amanat. Bukan setahun dua tu kan. Nampak dia punya Ya, saya rasa itu ialah nilai kan tadi nilai oleh Cik Azizi. Nilai ni dia bukan terbentuk overnight kan. Dia dipupuk daripada awal. Nilai integriti kemas dia kemas. Yang itu yang sepatutnya kita ada dan kita nak menuju ke awal itu. Biar dah ada tersemat di dalam jiwa kita, maka tak perlu siapa-siapa pun mengawas. dia sendiri kesipuan Bukan kesimpulan, kita ada kesedaran sendiri. Ya. Nah, jadi kita buat ni bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita, dan kita dipantau di Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita buat. Jadi tak payah tulis. Ada orang tulis kat kereta kan, Tuhan tahu apa yang anda buat, lepas tu dia ciluk. Apa yang ditulis tu tak diamalkan. Saya tertarik dengan ekosistem cerita tu. Ya. Sebab kita ni universiti, maka kalaulah integriti akademik itu penting untuk orang akademik, maka orang yang menyokong dan juga orang yang berada di dalam persekitaran itu juga harus punya integriti. Cuma penekanan kita itu sebab akademik ni adalah unsur-unsur yang orang marhain yang berada di sekeliling itu tak ada. Ya. Jadi dia punya selok-belok itu hanya orang akademik saja yang tahu. Pun begitu, maka yang integriti secara umum tu harus terus dipupuk supaya dia menyokong untuk menjadikan ekosistem universiti ini sebagai ekosistem yang penuh dengan sudah integriti itu sudah menjadi budaya. Ya. Dan dia ini macam cakaplah, dia tak boleh berlaku kita tidur malam ni esok dia memang kena berjalan seterusnya sampai jadi budaya. Dia bukan jenis makan ubat. Bukan jenis makan. Sebelum kita pindah kepada pembicaraan seterusnya, saya teringat Datuk tadi bercerita pasal apa konsep ataupun teras kepada penubuhan sebuah universiti Ya. sebab dia ada beberapa sekolah school of thought tu kan. Ada yang kata macam tu kata dia lah untuk ilmu kematangan, ada yang kata untuk pekerjaan. Saya rasa kita boleh bincang satu sesi. Ya, yang mana anda tuju kita kan. Adakah universiti ni nak latih orang supaya boleh berfikir, ataupun melatih orang supaya ada kemahiran teknikal. Kan kadang orang keliru antara universiti dengan Tibet kan. Sebab kita ada konsep in-service training dan kita ada free service training. Jangan bincang panjang tu, kita simpan. Tak apa, nanti satu lagi saja. Sebab sekarang ni saya ingat dalam bulan lepas tu yang isu pasal apa, ramai yang budak kata yang ada tu yang Facebook tu yang apa nak jadi influencer, tak nak sama belajar kan. Dia tak nampak tentang nilai kenapa dia perlu belajar kan. Orang selalu keliru antara kaya ilmu dengan kaya kebendaan. Ada orang kaya ilmu Sangat mengeliru kan. Garisan halus tu. Jadi yang tu kita boleh buat satu sesi khas untuk bincang. Dan anda tuju kita ni nak ke mana? Saya baru ni terbaca yang pasal dalam Zabah ada tulis tentang membentuk orang budi tu. Dia ada jawab pasal isu kenapa kita belajar. Ya. Nanti kita bincang tu. Okey, itu menarik tu untuk kita bincang. Baik. Sebelum kita ni dah 24 minit dah. Dia selalu buat macam ni. Yang terakhir, saya Cik Azizi pun boleh mulakan tentang kesalahan-kesalahan yang berada di bawah integriti. Okey, baik. Ini sangat menarik. Sebab academic dishonesty ataupun ketidakjujuran akademik ini, bila kita buat pencarian di internet, kita akan dapati banyak akan menjurus kepada pelajar. Pelajar akan dibimbing supaya tidak meniru, supaya memastikan bahawa penulisan untuk tesis itu tidak plagiat, ataupun dalam kaedah yang terbaru ini dipanggil contract cheating. Dia serviskan orang untuk buat bagi pihak dia. Ghostwriter dia macam ghostwriter. Tetapi pada masa yang sama, bila academic dishonesty ini dilihat dalam konteks yang lebih luas, dia juga sebenarnya terkena juga kepada kelompok yang kita gelarkan sebagai akademia. Kerana ada banyak kes
yang kita tengok fabrication of data. Dia memfabrikasikan data, memasukkan data. Kemudian falsification, dia menyalahgunakan data, ambil campur semua, dia guna untuk dia, sedangkan tak ada banyak penyelidikan yang lebih mendalam dibuat. Kemudian di samping itu ada yang terbaru ialah self plagiarism. Self plagiarism ni maksud dia ambil dia punya kajian lepas digunakan untuk kajian depan, kajian yang terkini, tapi dia tidak kita katakan dia tidak menyatakan berdasarkan benda itu sudah diterbitkan di peringkat masa dahulu. Itu dianggap sebagai self plagiarism. Jadi perkara-perkara ini dia tak terlepas. Di samping kita nak menjaga supaya para pelajar kita tidak melakukan ketidakjujuran ataupun kecurangan akademik, pada masa yang sama integriti akademik ni harus diperfokuskan untuk keseluruhan ekosistem, termasuk kepada pegawai sokongan dan juga termasuk juga kepada pegawai akademik. Dan ada satu lagi yang dianggap sebagai academic dishonesty juga adalah collusion. Collusion ni maksud dia begini, assignment itu, tugasan itu diberikan kepada seorang, tapi dia buat beramai-ramai. Itu pun sebenarnya tak kena. Claim seorang. Ya, dia claim itu seorang. Ya. Sebenarnya itu berbentuk collaboration. Bila collaboration ni kita buat buat tugasan kumpulan. Jadi bila tugasan kumpulan kita berbincang dan kita keluarkan satu tugasan itu bersama beberapa nama dalam kumpulan, itu perkara biasa. Tapi collusion ni dia manipulate sikit. Mana dia tambah sekarang kita dengan adanya teknologi sidang video dan sebagainya, dia gunakan perbincangan kumpulan tapi dia keluarkan satu nama. Ya. Macam pernah dengar tu. Sebab saya pernah dengar macam kes itu 3 tahun lepas yang buat kajian tu ramai-ramai. Bila keluar buku nama soal. Itu memang jelaslah pemangsa. Betul, masa saya buat cadangan, kalau Datuk mungkin pernah terjumpa lah pasal unauthorized collaboration. Apa dia kan? Itu mungkin meletak nama tanpa yang ni lah tadi yang ni. ada student mungkin dia menulis artikel dan dia meletakkan nama pensyarah. Tak kira lah pensyarah itu yang mengajar dia ataupun penyelia dia, tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pensyarah tersebut. Kalau di barat ini sangat diberi penekanan, tapi di negara kita barangkali setengah pensyarah itu dia tak kisah sangat dah. Lagi banyak, lagi bagus dia dapat kuantitinya lebih. Bilangan makalah yang diterbitkan itu banyak kan. Tapi kalau di barat pensyarah itu dia minta sebarang artikel ataupun makalah yang kita nak hantar ke jurnal itu, kalau kita tulis nama dia, tunjuk dengan dia dulu. Dia nak baca dulu, dia nak pastikan isi itu tidak ada plagiarism dan sebagainya. Senarai bibliografi itu memang yang dipetik di dalam penulisan. Dia nak pastikan semua itu betul dulu baru diizinkan letak nama dia. Sebab kalau timbul sesuatu masalah kemudian lagi, nama dia, reputasi dia sendiri akan terpalit. Jadi sebab itu dia nak authorize, dia bagi kebenaran dulu baru dia tulis. Dan ialah amalan barangkali juga kita kena tengok balik bagaimana seseorang academician itu dinilai kan, dalam kita punya sibuk mengejar kuantiti, mengejar KPI, tunjuk kadang-kadang kerana tidak adanya integriti, orang mengorbankan kejujuran ini. Ini yang kalau di Indonesia itu disebut boncengan gratis. Maknanya dia tak buat pun paper tu, dia tak terlibat pun, tapi letak juga nama dia. Kadang-kadang dia tak suruh. Kalau dia suruh tu memang dia lebih jelas lah.
kan. Ada juga dia tak suruh, tetapi orang subordinate dia dengan student PhD ataupun master tu nak letakkan nama dia, mungkin dia ada pangkat tu jabatan ke apa supaya dia suka daripada pencara tadi, maka dia letakkan nama itu. Itu juga boncengan gratis. Ya, saya rasa ini banyak berlaku, bukan hanya di UPM saja, tetapi mungkin juga berlaku di tempat-tempat lain jugalah. So ini tidak seharusnya berlaku lah, sebab takkah kita malu kepada pelajar tu yang kita suruh letak nama kita tanpa kita tengok apa-apa, tidak menyumbang satu paragraf pun kepada makalah. Kalau misalnya kata dia menyumbang buah fikiran, ada sesi untuk brainstorming, itu lain lah. Itu lain, ada selainnya ditegur, umpamanya dia komen tempo itu, ataupun dia komen eksperimen itu, ada nilai-nilai selian lah. Ada contribution, ada sumbangannya. Jadi itu lain. Memang ada kes yang parah di mana 6 orang terlibat, tetapi bila keluar hasil akhir itu nama seorang, itu banyak berlaku ketidakpuasan hati lah orang yang tidak ditulis nama itu. Kita perlu Kemudian yang tadi itu plagiarism itu, self-plagiarism dan sebagainya, saya juga pernah terlibat membawa kes ke muka pengadilan di universiti kerana staf akademik ini, pegawai akademik ini, dia cuma terjemahkan buku asal yang dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, kemudian dihantar untuk diterbitkan di luar negara, di UK. Dan buku yang keluar tu, hasil akhir itu, pada muka depan itu nama dia dengan orang lain yang langsung tak terlibat dalam kajian asal. Terjemahan dia mungkin terlibat. Terjemahan mungkin dia terjemah ke apakah, ataupun terjemah pun mungkin boleh upah orang lain. So ini jelas tindakan ataupun perlakuan yang tidak beretika, bertunjang dari manusia yang tidak ada integriti. So sebab itu kena berhati-hatilah, sebab akademik ini adalah soal pertanggungjawaban, soal accountability. Itu belum yang jelas lagi lah, macam tuntutan palsu. Itu belum. Ini yang memang dari dalaman seorang akademik. So dia memang timbul daripada lahir, tak payah orang tengok, tapi memang benda tu ada dengan dia. Saya tertarik tadi sebelum kita berehat sekejap, pasal tu kata tadi apa, kalau tulis ramai-ramai tu kena, macam kata ada perbincangan apa semua, kita tulis, kena bagi tahu semua orang. Saya fikirlah ni yang kita bincang ni boleh jadi makalah kan. Boleh jadi artikel lah. Boleh jadi artikel, boleh di site ni dipetik. Maksudnya kalau kita salah seorang daripada kita ni, kena bagi tahu semua. Kita kena tengok semua sebelum kita publish lah. Itu jangan gratis juga je. Kira macam podcast tu boleh je kita tulis kan, didokumentkan kan, hantar kepada mana-mana penerbitan yang bersudi untuk menerbit kan. Bila kita sebut dokumentasi, dia tidak berarti dokumentasi secara bertulis sahaja, boleh juga dalam bentuk rakaman audio ke video. Itu juga lari sikit. Kita orang Melayu ada banyak dokumentasi lisan tu yang sebenarnya yang tidak tertulis, tapi disampaikan oleh turunkan. Ini apa ni, kearifan yang diperturunkan, macam adab, adab petuan, kan, apalagi kalau apa ni, peribahasa, kadang-kadang sindiran pun bertujuan untuk mengajar dan membentuk kita punya karakter. Itu adalah merupakan kebijaksanaan yang itu dia bagian komunikasi lisan kan? Komunikasi lisan. Itu yang dulu saya ada surat yang warisan orang hidup kan. Itu tokoh yang masih hidup, living legend. Dia pun bercerita, teknik bercerita dia ada yang bentuk cerita lisan gitu saja, tapi dia nak nyimpan cerita lisan lah. Dalam cerita tu ada itibat yang boleh kita betul. Itu wisdom lagi.
Betul, kita kena berhenti dulu tu. Baik, kita berhenti seketika. Kita sambung selepas ini. Baik, kita bertemu lagi. Alhamdulillah dah selesai bahagian pertama. Kita akan teruskan bahagian kedua. InsyaAllah lagi dalam 30 minit kita cuba habiskan. Berbalik pada yang kita bincangkan tadi, sebenarnya kita dah menyebut tentang ekosistem. Jadi saya rasa Cik Azizi pun ada dekat sini daripada bahagian governance dan integrity. Mungkin boleh ceritakan sikit perkisa berkaitan dengan posisi institusi yang kita ada sekarang ini berhubung dengan integrity. Alright. Terima kasih Cik Kaloi. Kalau kita lihat secara umum dalam Akta 605 itu tidak menyentuh langsung tentang integriti akademik, tidak ada. Dan hatta kalau kita bincang di kalangan pegawai Majlis Pegawai Integriti Universiti Awam, Akta 605 ni pun sebenarnya memang dituntut oleh universiti supaya dikeluarkan universiti daripada itu. Kerana banyak klosa-klosa dan juga perenggan-perenggan yang menerangkan tentang penggunaan Akta 605 ini menjurus kepada beberapa badan-badan berkanun yang disenaraikan di dalam itu dan tidak termasuk universiti. Tapi tuntutan ini masih lagi dalam proses dan kita harap boleh diadakan satu akta khusus kepada Universiti Awam. Pun begitu, sehingga dia nanti dilupuskan ataupun dikeluarkan universiti itu, kita tetaplah kena pakai dengan dia. Ya. Sebab kalau kita nak pakai peraturan-peraturan untuk pegawai awam, kita tak boleh pakai yang tu. Sebab kita badan berkanun. Ya. Maka kita pakai juga Akta 605 khusus kepada tata tertib dan secat. Dalam yang kita ada di UPM ni, yang saya berdasarkan penelitian, kita tengok di sekolah pengajian siswa Azhar, memang sudah ada garis panduan tentang pengesanan plagiarisme. Itu memang kita ada. Kita nak tengok macam mana penggunaan alatan turn it in. Menggunakan alatan ini untuk memastikan bahawa tidak ada perenggan yang diambil sebiji-sebiji ataupun perkataan-perkataan yang tidak difarafrasakan. Yang tidak difikirkan dan ditukarkan dalam bentuk ayat oleh orang yang menulis. Kalau dia masuk dalam tu, memang kita akan dapat tahu bahawa ini adalah plagiat. Kemudian kita tahu pada antara tahun 2013 saya fikir ada satu garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi ketika itu, semasa Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menjadi Menteri Pengajian Tinggi kali pertama. Satu garis panduan yang dinamakan Garis Panduan Integriti Akademik di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Ini pada ketika itu bagi menyuhut suruhan kerajaan dalam PIN, iaitu program ataupun Pelan Integriti Nasional, yang sekarang ni sudah berevolusi daripada NACP sampai habis tahun lepas, sekarang jadi NACS. Dia ada tonggak 12 yang ada tonggak 12 itu. Jadi menyahut kepada yang tu, maka untuk memastikan bahawa akademik boleh bergerak dengan bebas dan telus, tetapi pada masa yang sama menghargai dan menjaga integriti mereka sebagai pegawai akademik dan institusi sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, maka keluarlah garis panduan integriti akademik IPT Malaysia. Selain daripada itu, maka kita menggunakan apa yang sedia ada Datuk. Mana dia, kalau kita nak tengok Cik Kamarul dan juga Datuk, kalau misalnya tertangkap orang yang menyalahgunakan ataupun membuat kesalahan-kesalahan academic dishonesty ini, perkara biasa dalam Akta 605 menjurus kepada perkara D, 32D, 32F dan 32G. Iaitu kalau 32D berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan atau mencemarkan nama universiti ataupun badan berkanun. Itu 32D, umum, sangat umum. Kalau F dan G, F tidak jujur dan tidak amanah. Ini yang nampak lebih menjurus sebab dia tidak honest, tidak jujur. Dan yang G, dia tidak bertanggungjawab. Mungkin dalam konteks plagiat dia tidak bertanggungjawab, ataupun dalam konteks boncengan gratis itu dia tidak bertanggungjawab, tidak jujur. Jadi 32F dan 32G memang boleh digunakan kepada kesalahan-kesalahan tata tertib yang menjurus pada akademik.
Dulu yang Betul. Pengalaman Datuk sebagai dekan. Saya sebelum itu saya nak kaitkan dengan satu cerita pasal apa ni, plagiarism ni kan, ya, plagiat, maknanya mengambil orang punya idea, orang punya statement tanpa memberi kredit kepada sumber asalnya. Seingat saya, ya, masa saya di US dulu, masa tengah buat master masa itu tahun 86 87, dan 86 itu dah hujung 86 saya pergi masa musim dulu, fall semester. Kemudian 87 88 saya balik, ya, dipanggil balik sebab masa tu kita ada masalah ekonomi yang sangat teruk. Joe Biden yang sekarang ni jadi presiden Amerika, sekarang ni dia dah nyanyuk tentu apa dah kan. Masa itu dia run for, dia disebut sebagai kandidat yang akan run for presidency. Lama dah dia lah. Memang lama lah. the second term dia nak lawan lagi ni. Lagi saya pun tak tahu macam mana dia nak jadi. Ya, okey. Jadi masa itu parti dia sedang mencari kandidat, ya, untuk dicalonkan lah. Jadi dia ni sebagai orang politik yang muda masa itu kan. Masa tidak muda lah. Masa itu tahun 80-an kan, 90 tahun dulu. Jadi banyaklah speeches, ucapan-ucapan yang dibuat tu. Kemudian parti dia Demokrat. Parti dia tak jadi mencalonkan dia. Parti dia tak mencalonkan dia. Alasan dia, dalam ucapan dia banyak quote, kata-kata tanpa memberi kredit kepada Allah. Jadi dia dianggap orang yang dipersoalkan kejujuran. Sampai begitu sekali hargality. Demokrat punya standard yang diletakkan tu. Orang yang nak jadi calon dia mesti orang yang ada integriti. Sekarang ni soal dia bersekongkol dengan Israel itu cerita lain lah, kan? Tapi maknanya pada ketika itu standard yang diletakkan itu begitu tinggi sehingga kan orang yang bercakap tidak memberi kredit kepada sumber yang dipetik dalam ucapan itu pun dianggap tidak ada integriti, ataupun integritinya itu boleh dipersoalkan. Jadi dia ditolak pencalonan dia pada waktu itu. Jadi maknanya alangkah bagus lah kalau kita di Malaysia ni kan, yang bagi tahu satu dunia bahawa kita negara Islam modern, negara Islam contoh. Walaupun tak pasti mana jadi contoh pun tak tahu. Sebetulnya betul-betul kita laksanakan supaya kita memang boleh jadi contoh. Soal kejujuran, soal bertanggungjawab, dan yang disebutkan tadi, accountability dan sebagainya. Barulah senang kita nak laksanakan perkara berapa di bawah akta tu semua. Ada gitu yang boleh dikongsi pengalaman Datuk sebagai dekan dulu? Biasalah, bila jadi dekan lama tu ada banyak jugalah isu-isu yang sampai ke meja saya. Ya, soal sesama kawan, rakan sekerja yang macam tadilah, buat kerja bersama, tapi bila keluar paper satu nama tu ataupun dua nama dia tak mahu dalam tu, jadi komplain sampai ke dekan juga. Kita kena selesaikan juga masalah itu. Juga yang lebih saya kira lebih berat lagi apabila ada pelajar yang komplain bahawa pensyarah sekian-sekian tidak menyumbang apa-apa, tiba-tiba minta nama dimasukkan sebagainya tu. So itu pun terpaksa juga kita ambil tindakan lah. Perkara ini selalu kita dengar, memang ada lah. Memang ini adalah merupakan kejadian nyata, real real things that betul-betul happen lah dalam dunia akademik. Kita terpaksa memberikan peringatan demi peringatan, ya, malah kadang-kadang lebih daripada itu kita kena beri amaran kepada pegawai terbabit lah.
Jalan berbalik kepada yang saya sebut tadi lah, penghayatan nilai itu adalah merupakan perkara pokok dalam soal ini. Dan satu lagi, hambatan KPI dan juga ukuran bilangan kuantiti itu untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Sebab saya rasa ini perlu dilihat balik semula. Ada tak cara yang lebih sesuai, ya, umpamanya fokus kepada kualiti rather than kan, kualiti kerja itu, kualiti publication itu umpamanya, kualiti pengajaran. Student pernah juga komplain kepada saya, pensyarah tak masuk kelas. Ini pelanggaran integriti juga. Kan, kalau contact hours kita, katakan kita mengajar 3 jam 1 minggu, contact hours tau. Kalau pensyarah itu cuma masuk 1 jam, 2 jam lagi kalau nak mudah suruh buat kerja sendiri. Culas. Sebab dia akan dipertanggungjawabkan apakah pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh pelajar itu. Sebab itu awal-awal lagi kuliah pertama kan kita bagi tahu 14 minggu ni ini pengalaman pembelajaran yang akan dilalui. Dan jadi minggu ke-14 nanti you akan keluar daripada kelas saya, ini yang you akan dapat. Kalau you tak dapat, something is wrong yang kita kena check balik. Adakah silap saya atau silap sendiri? Lepas tu dulu, tapi orang kata gila punya kerja. Orang register, student register je kelas saya, mungkin you pun ingat pada saja. Register saja kelas saya A lah. Kata dia masuk dengan E. Telur belum tentu. Register je kelas saya dah A lah. Tetapi terpulang lah pada pelajar itu untuk mengekalkan A. Kalau dia dah mula hadir tak hadir kan macam biskut, kerja ada kerja tak ada, itu maknanya dia tak mau A lah tu. Dia tak mau. Ya, merit system. Dia macam dia merit. Assignment tak buat. Ya, turun. Ya, dah tu buat lagi. Lepas tu kalau pembentangan itu tak bersedia secukupnya, gigi ke depan, gigi lah, tu maknanya dia tak mau A lah. Jadi penyudahnya lepas 14 minggu tinggal C. Daripada A tadi dah makin kurang. Dia maknanya, itu pengalaman pembelajaran, dan pengalaman pembelajaran ini kita janji, pensyarah itu janji untuk berikan pengalaman ini kepada pelajar, dan pelajar pula dia ini bayar kan, kuliah pertama dia janji untuk menerimanya, melaluinya. Jadi kalau ada Suara sanggup kan? Siapa suara sanggup? jadi kalau ada keingkaran di mana-mana, itu maknanya dia tak mau lah, tak mau mendapat pengalaman itu. Suara dia rasa arwah dulu Dr. Azhari macam tu lah. Dia masuk dengan AI, dia kata tapi dia punya itu mentor saya. tapi dia punya tekan gitu tu lah sampai nak menghabiskan semester tu. Tapi bila habis tu kita dapat lah dia punya falsafah. Itu yang saya katakan tadi, latihan berfikir. Saya beritahu Cik Azizi tadi, itu soalan yang ditanya kepada saya oleh Tan Sri Nayan, masa tu dia naik chancellor, dalam interview untuk saya menjadi tutor. Ditanya saya berapa lama dah duduk UPM. Saya kata 5 tahun. Masa tu Datuk lah, belum tak 5 tahun Datuk. Kata okey, 5 tahun tu UPM, apa yang you dapat? Saya pun terkejut sebab biasalah kita pergi interview kan, saya hafal nama BC, nama CNC, nama menteri semua. Tiba-tiba soalan itu yang ditanya. Habis satu arah dah dibuat. Lepas tu selepas berfikir sekejap, saya dapat satu perkara, iaitu latihan berfikir. Saya dapat latihan berfikir, saya dapat latihan buat keputusan, dan belajar dari kesilapan. Saya menghantar macam tu. Sebab rupanya betul. Rupanya Tan kata itu jawapan yang saya nantikan. Dia tunggu lama. Dia tunggu lama. Jadi sebab tu saya dilantik jadi tutor. Tapi tinggi nilai falsafah pada jawapan tu. Ya, wisdom dari wisdom. Dan sebab saya fikir itu yang saya dapat pun. Kalau katakan matematik, sama lah matematik dia, kita belajar di mana kan, dengan buku sama ya. Ataupun sains sama je. Tapi sebenarnya masalah yang diberi melalui tugasan dan sebagainya, supaya kita berfikir.
macam mana nak selesaikan masalah itu. Berbalik pada yang Datuk kata pasal standard, saya teringat balik masa saya di rumah saya sama belajar kan. Dia ada ambil subjek etik. Dia kata dimaklumkan bahawa masa nak buat dia orang punya kajian, sampel kajian tu pun dia ambil kira etik lah. Maksudnya kalau sampel tu adalah dia ada kawan dia ambil satu tempat di satu negara yang isap rokok dan ganja apa ni marijuana ni boleh isap, dia orang tak nak proof, tak lulus kan. All etik ni kan. Ya, Standard itu ada jawatan kuasa etika dan sebagainya. Jadi akan pemeriksaan dia kena melalui proses lapisan itu juga sebenarnya. Umpamanya ada orang buat kajian-kajian yang tidak mengikut peraturan etika itu, umpamanya pergi, jadi kalau dulu dah kajian kepada manusia lah, bukan gunakan manusia untuk bahan kajian dalam lab saja. Tak ada kebenaran untuk kita. Yang pasal kebenaran itu tidak beretika. daripada yang pertama tu dia dah Ya. Kita distribute soal selidik kepada pekerja di sebuah syarikat tanpa mendapat kelulusan daripada ketua pekerja-pekerja tersebut ataupun pemilik syarikat itu sudah tidak etika. Walaupun kita dapat datanya, tapi itu tak beretika. Awak menceroboh maklumat tu milik mereka. Itu juga soal integriti lah sebenarnya. Jadi nak tahu hasil macam Datuk beritahu tadi, kita ada pengukuran yang kurang akademik pada akhir tahun. Macam Datuk VC beritahu baru ni dalam amanat, memang kita nak hasil. Kita memang memerlukan hasil. Kerana hasil tu akan membuatkan kita tidak bekerja ataupun kita jadi letih pada akhirnya. Ada hasil, ada motivasi tetapi hasil itu harus diseimbangkan dengan nilai. Dan nilai itu adalah erti kepada hasil itu. Kalau hasil itu hasil semata-mata dibuat tanpa ada kita kata banyak pertimbangan nilai, tak ada etik, main kita hantam saja dan sebagainya, memang kita dapat nilai numbers yang kita nak itu. Tetapi apa intipati hasil itu, sama ada dia bernilai selari dengan kita punya kehendak universiti ataupun dia semata-mata number yang tidak akan memberikan kita apa-apa kesan. Apatah lagi kalau kita nak terjemahkan universiti sebagai tempat penyelesaian masalah, the powerhouse solution, kan? Itu lebih tinggi lah. Ini maknanya ini paling asas lah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kan, kalau matlamat menghalalkan cara itu Machiavelli. Jadi matlamatnya murni, caranya itu tidak beretika, itu tak betul. Walaupun matlamat itu kita capai. Jadi berkaitan dengan yang polisi tadi tu, mungkin boleh tambah sikit berkaitan dengan tadi tu adalah apa yang kita buat dekatan prosedur dari segi strategi pencegahan. Bila pengusil lembaga pengawas ni dah mula memberikan penekanan kepada kesejahteraan dan juga nilai-nilai yang datang bersama dengan integriti akademik, bahagian governance dan integriti mula melaksanakan beberapa strategi lah. Satu yang paling asas yang kita boleh buat dalam jangka masa terdekat ialah dalam 2 jam program transformasi minda yang kita berikan kepada pensyarah baru, induksi lah kita kata dalam bahasa yang mudah, induksi itu kepada pensyarah-pensyarah yang baru turut serta sebagai anggota baru dalam UPM. 1 jam memang kita fokus kepada integriti secara umum. 1 jam lagi kita fokus terus kepada integriti akademik. Kita nak maklumkan supaya para pensyarah yang ini dalam usaha dia mengejar misalnya mendapatkan jumlah penerbitan yang banyak, dia harus seimbangkan juga dengan integriti dalam akademik yang kita sebutkan tadi. Ini kena beritahu awal. Sebagai dia mula menjejakkan kaki sebagai staff, kita kena nak bagi tahu awal supaya tidak nanti bila dia sudah confirm cap jari dah kering, maka dia kata saya dah boleh bawa jalan saya tengok orang tu tak pernah ada penglibatan pun, tapi jadi profesor akhirnya.
tak pernah ada penglibatan dengan fakulti pun. Masuk, tutup pintu, buat kerja dia, kemudian keluar, satu masa, dah jadi profesor. Kita tak mahu itu jadi kepada a young generation of lecturer dekat UPM. Jadi, BJI mengambil langkah untuk 1 jam untuk yang biasa, 1 jam lagi spesifik on that tu. Kita akan cari pensyarah-pensyarah yang tersohor lah, ataupun pensyarah-pensyarah senior di kalangan kita, profesor senior yang boleh membimbing dari sudut akademik integriti. Yang kedua, dalam info integriti kita harus mula memfokus kepada peringatan. Ya. Misalnya predatory journals. Tapi kita nak tengok dalam peringatan itu dibuat dengan cara yang paling berhemah lah. 1 bulan 1 kali, mungkin ada 2 kali sebulan. Jadi kita akan mula khusus kepada itu. Selain daripada itu, bahan-bahan daripada semasa ke semasa, selain daripada fokus bulan integriti pada bulan 11, kita akan lihat juga kepada usaha kita untuk memastikan bahawa ekosistem kita ini terbina dalam bagi menyokong integriti akademik. Dan yang paling penting ada saya terbaca bahawa salah satu kaedah penting itu untuk memastikan integriti akademik ini menjadi budaya, disedarkan dan menjadi budaya di universiti. Maknanya antara universiti awam ini harus ada garis panduan yang jelas. Dan yang ini mungkin kita akan gerak melalui Majlis Pegawai Integriti Universiti Awam secara pool. Sebab saya masih lagi melihat bahawa ni ada satu sesi dengan SPRM. Bila kita maklumkan pada SPRM bahawa uniknya universiti ialah integriti akademik, mereka sangat-sangat mengalu-alukan kerana banyak benda yang tidak ditumpukan ke arah itu. Kalau di agensi awam, dia boleh cerita pasal penyelewengan, rasuah, tumbuk rusuk, benda-benda yang biasa. Tapi universiti ini orang-orangnya orang-orang berilmu. Jadi menjaga orang berilmu supaya berintegriti juga adalah salah satu perkara yang harus diberikan perhatian. Jadi saya rasa lebih kurang gitulah, Cik Taurul. Dari segi di dekat fakulti macam mana? Dari penjagaan ada proses mentor-mentee ke macam tu? Sistem mentor-mentee itu memang kita amalkan lah daripada dulu sampai sekarang pun. Kita assign seorang mentor yang layak jadi mentor lah. Kalau dia sendiri ada masalah integriti, kita tak bagilah dia jadi mentor, dan dia menunjukkan teladan yang tak baik kan. So kita letakkan dia di bawah dia beberapa orang mentee yang kita beritahu lah bahawa ini contoh yang bagus untuk dikecil. Tapi kalau berbalik kepada apa yang disebut oleh Cik Azizi tadi, kalau dia kata ada orang jadi profesor langsung tak ada keterlibatan dengan fakulti dan sebagainya, mungkin dulu terlepas kot. Tapi selepas daripada kita tambah satu fungsi lagi tu, student development, itu menjadi kriteria untuk penaikan pangkat juga. Ada percentage, ada pemberat wajaran dia itu. Jadi maknanya kalau orang tu langsung tak terlibat dengan sebarang aktiviti pembangunan pelajar di fakulti dan sebagainya, sudah pasti sebenarnya dia tak akan dapat kenaikan pangkat dan sebagainya. Sebab dia kena menyumbang juga. Dulu kalau tahun 80-an, 90-an, masa saya student tahun 80-an pun saya lihat begitu aktif pensyarah-pensyarah. Masa itu ini belum menjadi salah satu daripada kriteria ataupun fungsi, tetapi merasa nak terlibat, rasa nak menyumbang, membentuk pelajar tu, membentuk mahasiswa itu ada pada kebanyakan pensyarah. Datuk, ada pengalaman macam itu? Memang saya rasa memang saya sepanjang kelibatan itu kita ada satu rasa kepuasan untuk melihat dia membesar. Yalah, sebab banyak benda yang kita belajar tu yang di luar daripada dewan kuliah, di luar daripada nota kuliah kan, tetapi itu yang menyumbang kepada pembentukan personality kita. Tambahan pula kalau masa tahun 80-an itu kita majoriti lah. Majoriti di UPM ni adalah budak kampung. Kami dari kampung, daripada luar bandar, yang memang bila datang ni macam cultural shock. Kan, tengok dewan besar sebelum di kampung mana ada bangunan besar macam itu. Kan? Tahun 80 saya masuk sini tu, pertama kali tengok
overhead projector dengan transparansi. Tak pernah ada di sekolah dulu. Papan hitam, bukan papan putih, ni papan hitam tulis dengan kapur. Kan? Jadi bila masuk sini, saya belah kawan saya sama juga dari sekolah yang sama di Kelang. Kata apa benda di Solo, tengok Dia main wayang kulit kan. Itu hujung minggu tak ada kita curi benda tu, bawa balik daripada DKD, buat main wayang kulit. Dah boring wayang kulit, kita Solo rumit bila di Silo. Dia pun bangun boleh tidur. Jadi yalah, maknanya kita ditegur oleh pensyarah untuk membentuk kita punya khasiat, ya kan. Saya ingat lagi kita ditegur, dia kata pergi ketuk pintu. Sebab saya ingat lagi Dr. Azhari lah, dia kata waktu bilik pensyarah kita buat ada pintu untuk dia belajar ketuk. Tu dia punya bisa kata-kata saya ingat sampai sekarang. Dia kita pergi ketuk, lagi dia tak jawab masuk, dia kata jangan buka. Yalah, dulu di sekolah tak, kan, pintu adalah pintu bilik darjah satu-satu yang ketuk kan. Sama biasa terbuka. Dia sentiasa terbuka, dia ketuk. Apa benda tak tutup. Jadi ini yang saya katakan dicorakkan pembangunan syahsiah pelajar itu. Dan saya masih ingat bila saya jadi university debater, satu tajuk yang kita nak kena debat tu, kami budak sains pertanian kan. Kalau bab pertanian tu kita tahu lah. Tapi nak debat pasal perlembagaan, cari pensyarah yang kita tanya dia. Dan inilah, kita bukan pelajar yang ambil kelas dia tau. Tapi it's willing to sit down there beberapa jam untuk bagi kita faham apa dia perlembagaan. Lawan dengan pelajar apa ni, law, undang-undang. Menang tu. Kita pun heran macam mana tu menang. Tapi maknanya nak kesediaan pensyarah pada waktu itu mau melibatkan diri, menyumbang, membentuk khasiat pelajar, kerana itu sebahagian daripada tugas yang dia jalankan. Masa tu tak ada TRESD. TRE dah ada lah. SD tapi yang student development tu tak dimasukkan, belum dimasukkan. Kemudian ni baru dimasukkan. Zaman tu dah buat dah. Secara organik, dia tak ada siapa suruh. Ini rasa sendiri lah, kebertanggungjawaban. Macam kelas saya kan, tahun 90-an awal itu ramai. Saya pernah mengajar 1,000 orang dia. Tak ada dewan kuliah yang muat. DKD penuh sampai 3 atas. Dewan kuliah sains paling besar maksudnya. So dia duduk sampai atas motosikal, atas stage tepi-tepi kaki semua lah. Sampai student kata ini bukan kuliah, ini konsert mingguan, seminggu kali. Penyudah ni kita booking panggung percubaan kan. Jadi ketua jabatan saya tanya, dia kata macam mana you ambil attendance? Kan, saya kata saya tak ambil attendance. Dia kata macam mana you tahu dia orang datang tak datang? Kalau saya distribute kertas untuk tulis nama, ditulis bagi pihak kawan, kita tak tahu juga. Sama juga. Kalau saya nak panggil nama seseorang, saya tak payah mengajar, ada setiap minggu panggil nama saja. Kan? Jadi apa yang saya buat, kuliah pertama saya beritahu. Kata saya dipertanggungjawabkan untuk mengajar. Ini amanah tu saya pegang. You dipertanggungjawabkan untuk belajar. Mana you kena datang kuliah. Siapa tak datang kuliah, menipu lah tu. Maknanya dia menipu guru. Menipu guru tak berkat ilmu dia. Dia keluar tak dapat kerja. Semua datang. Dia betul tu. Keluar tak dapat kerja sebab you menipu guru kan. Jadi semua datang. Lepas tu saya kata ke ketua jabatan, jadi saya tak ambil janjian. Dia pun senyap. Mungkin dia pun tak tahu nak kata apa. Lalu je lah kalau kat 500,000 orang lah. Jadi maknanya kita mengajar kejujuran. Ini nilai ni, jujur, laksanakan apa yang diamanahkan. Awak diamanahkan sebagai pelajar, kerjanya belajar. Betul. Kan? Saya diamanahkan sebagai guru, saya mengajar sebaik mungkin. Awak belajar sebaik mungkin, semampu mungkin. Nah, itu yang saya kata, masuk je kelas saya, kita buat yang terbaik, dah ada dah tu. Kan? Tapi kalau tak boleh kekalkan, nampak macam mana kan? Baik, saya rasa ini ada apa lagi beragam saya selesaikan ni. Seterusnya berkaitan dengan ni, integriti akademik di era digital. Datuk Luhut, sekarang ni ialah zaman digital kan, zaman dapat ni segala-galanya di hujung jari. Kalau dulu tu di hujung kaki.
sebab kita kena berjalan pergi ke perpustakaan, kena masuk perpustakaan. Kita fikir dia macam mana. Pukul 10 malam perpustakaan tutup. Ada kawan saya tertidur dalam carol, terkunci dalam perpustakaan. Pagi besoknya bila library tu buka, orang belum masuk, dia keluar bilik carol lah. Bilik carol. Jadi tak tu kan tanya, macam mana kau boleh duduk dalam? Dia kata saya tidur dalam. Memang kena pergi betul. Jangankan internet, komputer pun kita tak ada. Jadi bila sekarang ni zaman dah berubah, smartphone lah dengan apa ni, laptop dan sebagainya kan. Jadi sudah ada teknologi yang memudahkan kerja. Kan? Kalau dulu tu memang hujan ke, kita kena ambil payung sebab nak pergi perpustakaan. Di perpustakaan pula kena cari. Yang pertama tengok di katalog kad dulu. Laci-laci yang kecil-kecil tu kan. Cari buku tu duduk kat mana. Di rak nombor berapa. Lepas tu pergi ke rak, cari-cari, tak ada pula tu. Cek, rupanya dah di pinjam dia orang. So kena booking sistem dia. Lepas 3-4 minggu dia pulangkan, dah jauh booking, dia tak boleh sambung. So dulu tu renyah. Tapi dalam renyah tu pun saya buat master, saya kena baca lebih daripada 200 bahan. Yang pergi cari macam tu. Itu sebab orang kata memang berkemah di sebelah sekarang sikit. Itu sebab sekarang ni kalau student buat master dengan baik, dia kena baca yang 300 saya baca dulu kelas. Yang terbaru lagi 300 sebab dia lebih mudah, dia tak payah pergi daripada bilik dia pun dia sudah boleh akses ke bahan-bahan makanan, buku dan sebagainya melalui smartphone dia, melalui sistem yang ada menggunakan komputer, PC ataupun laptop dia. Dan teknologi ini semakin hari semakin banyak, semakin ditambah baik sehingga mutakhir ini ada AI, ada chat GPT dan sebagainya. Jadi memudahkan kerja. Tetapi pada waktu yang sama ia juga memudahkan penipuan kalau tidak ada integriti tadi. Bukan? Mudah sangat. Nak copy paste dulu zaman saya belajar mana boleh copy paste. Kan kalau nak copy paste kena photostat dengan cut and paste betul. Kan potong dan tampal betul lah tu. Kan kena pakai gum dan sebagainya. Dua kali photostat photostat pun satu keping masa itu 15 sen. Mahal sebab mesin photostat tak banyak kan. Dah tu kelabu pula tu. Jadi memang kita kalau nak buat quotation, kan memang kita baca betul dan kemudian kita tulis dan kita type memang kita paraphrase balik. Sekarang ni memudahkan, sepatutnya memudahkan kerja supaya banyak bahan boleh kita petik, masa yang singkat, tak payah buang masa nak berjalan ke pusat sumber, ke perpustakaan sebagainya. Cuma tanpa nilai tadi, tanpa integriti tadi, orang akan mudah menipu lah, plagiat mudah kan. Kemudian yalah banyak lagi benda lah yang tak ada integriti punya kerja buatnya, macam mengedarkan maklumat yang palsu, fitnah, swalayan sebagainya. Dia makin canggih teknologi, penipuan jadi makin canggih. Kan peluang tu ada dan pensyarahannya tu perlu lebih canggih lah daripada selangkah dia dapat. Belajarnya kalau saya tak tahu pasal teknologi ni, saya tak dapat nak detect nanti student saya itu ambil daripada mana tipu dan sebagainya. Jadi maknanya makin canggih teknologi, makin canggih penipuan dan pensyarah perlu makin canggih. Kami dulu nakal masa belajar dulu, kalau kita cari dalam buku tak ada, kita combine nama pengarang itu kan. Kalau dia nama John Wayne dengan Steve Miller, kita ambil John Miller. Lepas tu kita buat nama buku sendiri. Pensyarah tahu, dia panggil, dia kata ni buku ni komik kat mana? Mana ada ni buku ni? Pengarang ni mana ada? Rupanya kita combine kan. Itu sini orang ada. Rupanya sebab pensyarah tu dia tahu betul bidang tu. Dia tahu siapa yang menulis buku apa yang dia kata. Jadi tak boleh nanya. Jadi sekarang ni
lebih berat dah sebab uang dah banyak kan. Jadi pensyarah itu mesti tahulah dalam bidang itu. Dia kena keep up lah dengan asalnya buku-buku yang up to date, bahan-bahan yang up to date dengan channel kan. So balik kepada era digital memudahkan kerja pada waktu yang sama bagi orang yang tidak ada integriti, yang memudahkan ketidakjujuran tadi. Datuk, sepanjang Datuk bertugas UPM ni, makin digital ni makin bertambah ataupun macam mana, Datuk? Dia punya masalah-masalah yang berkaitan dengan data. Ya, masalah tu makin bertambah sebab bukan hanya era digital, sebab orang pun makin bertambah lah. Bilangan staf akademik pun makin bertambah. Relatif lah. Jadi bilangan student pun makin bertambah. Kan, beribu-ribu. Dulu kita nak dapat seorang pelajar PhD pun makan tahun. Kan, sekarang ni berpuluh yang tunggu untuk kita terima. Sampai kebanyakan pensyarah dah maksimum dah dia punya supervision itu, sebab ni perlu masa kan untuk baca. Jadi orang makin ramai, staff makin ramai, dan teknologi makin canggih kan. Jadi ini semua menyumbanglah kepada pertambahan kemungkinan untuk berlakunya ketidakjujuran. Kita kena aware, kita kena prihatin. Jadi mungkin cabaran-cabaran yang kita hadapi di era AI ni semua tu, era pendigitalan ni, memungkinkan orang untuk kita katakan macam menipu lah. Memudahkan dia untuk menyamar licik. Dia licik. Tetapi kita juga harus meletakkan mekanisme kawalan. Kita tidak boleh membiarkan perkara itu berlaku hanya kerana kita percaya dan kita rasa mereka itu sangat berintegriti. Polisi kena jelas dalam soal-soal integriti akademik, kena jelas. So kena diadakan polisi, kemudian mekanisme kawalan di peringkat checking tools, alatan-alatan yang nak menyemak ni mesti diperkukuhkan. Kalau kita sekarang ni sudah ada turn-in, mungkin dia sentiasa kena dikemaskini kepada versi-versi yang terbaru untuk memastikan bahawa cubaan-cubaan untuk menggunakan ataupun memplagiat daripada hasil penyelidikan orang lain itu dapat dicegah di peringkat awal. Kemudian barangkali kita juga kena ada ikrar. Ikrar ni memang nampak ikrar bebas integriti yang kita dah buat tu semata-mata untuk integriti yang biasa. Tapi boleh kita cadangkan untuk integriti akademik pun harus juga ada ikrar. Ikrar ni nampak memang dia sangat simbolik lah. Dia tak ada apa-apa pun kalau lepas ikrar tu orang nak buat juga kan. Tetapi dia sebenarnya memberi perlambangan apabila disebut di hadapan orang ramai dengan suara yang kuat, itu sebenarnya adalah perjanjian untuk didengari oleh telinga sendiri dan dihayati oleh hati dan perasaan orang. Itu sebabnya dia macam sumpah. Jadi sedikit sebanyak dengan ada ikrar, mungkin dengan ada aku janji, maka orang itu akan terikat. Kurangnya ada ikatan tu. Jadi kita pun kena mengambil tindakan proaktif lah ke arah itu. Sebab tendensi itu ada, kecenderungan tu ada. Datuk, saya soalan mungkin Datuk ni yang lain sikit lah. Zaman Datuk tu masih guna mesin type ke je? Bukan mesin type yang komputer tu, masih mesin type yang memang sikit tu. Yang tepuk ni tu. Ada orang ambil kerja benar tu assignment, ada orang ambil kerja tak? Maksudnya itu ada staff, terutamanya jurutype lah. Bukan ada jawatan jurutype, jurutrengkas kan. Ada juga yang mengambil upah terutamanya untuk tesis. Tapi kalau untuk tugasan biasa tu itu kita buat sendiri lah. Jadi di Kolej Kediaman kalau penghujung semester memang riuh lah bunyi mesin type sampai meriah sampai tengah malam kan tu dia bila dah sampai margin dia tu ting bunyi lah tukar line kan. Kalau silap satu itu kena pakai blanco untuk betulkan, koyak je lah. Kalau satu word baik koyak je ni page tu saya semua dia. Jadi boleh kata setiap student ada seorang satu. Student ada ambil kerja tu? Ni kerja nak salin balik ke?
Dia tak sempat dah, sebab dia sendiri pun dan kita tak ada sejam naik pun. Jadi pakai satu jari je. Patutnya banyak kita hidup sudah biar satu kan. Kadang-kadang cari tak jumpa mana pula PA ni kan. So masa itu memang tidak ada. Kalau tak salah saya, the first computer yang sampai ke UPM ni tahun 83 kot. Ada 3 unit besar meja ni, satu-satu betul. Dia besar komputer. Dan kita nak guna masa tu untuk analyze data, guna apa ni, SPSS. Pakai kad command card itu satu line satu kad. Kalau silap punch saja, dan wasal bukan dia tak boleh nak compute. Dia kata illegal character ke apa, saya ingat lagi dia print out kita bos nak tengok apa illegal character. Kena cari balik mana line yang silap tu, ganti balik cardnya. Nak dapat guna mesin tu, bayangkan berapa program, berapa student tulis nama giliran kadang pukul 3 pagi. Tidur dulu lah, lepas tu bangun datang ke pusat komputer tu tunggu gila. Saya berkata tadi pasal tu, maksudnya bukan dari segi AI, baru ni ada isu pasal yang AI ni menyebabkan hilang punca pencarian. Dulu pun namanya dia juga tak ada lah kerja tu kan. Sekarang ni kalau ada pun orang masih lagi guna lah supaya profesional kan. Dia punya apa ni, typing, editing tu masih ada lah. Tapi kalau dulu memang begitu, kita ada juru type di universiti yang berjahas kan. So kalau saya boleh tambah, pembantu takbir rendah juru type tu, kita serap masuk jadi pembantu takbir pengkeranian operasi. Dia dah memang boleh menaik. Cuma dia kena laksanakan sikit kerja-kerja PTPO. Itu yang kata AI perlukan reskill, upskill apa semua kan. Memang akan terjejas, tapi tentu ada kaedah lah untuk adaptation. Reskill. Dalam dia ni ada isu pasal Raya Jena pun ni. Ada menteri yang guna AI dalam dia punya video. Banyak video tu pakai AI. Letak kat Twitter, banyaklah komen-komen beritahu yang ni dah tutup mata pencarian. Sebenarnya isu tu tadi bukan isu baru kan. Jumut dia hilangnya punca pencarian berbagai teknologi ni memang dah zaman revolusi industri je kan. Okey, dulu kan, saya bagi contoh lah dulu. Kalau kita nak ambil gambar UPM daripada udara, sebab di jabatan saya di Jabatan Komunikasi, itu kena sewa helikopter, betul, kena bayar pilot, kan, lepas tu kena bayar juru foto. Semua ni hilang pekerjaan apabila kita ada drone. So drone datang saja, habis dia orang ni, dah tak ada kerja. Jadi maknanya memang perubahan teknologi memudahkan kerja, dan pada waktu yang sama kena adaptasi lah kepada perubahan itu. Kena cari kerja lain lah, ataupun cara kerja yang lain. Baik Tok, saya rasa kita dah dekat di ujung lah. Mungkin saya mulakan sedikit kesimpulan dari perbincangan Integriti Akademik kita hari ini. Mungkin ada pesanan nak dibawa pulang ni. Saya kira perbincangan ni sangat menarik dan sangat relevan dalam erti kata kita sebagai orang yang berada berkhidmat di universiti. Dan cabaran juga saya dapati agak tinggi lah untuk memastikan pembudayaan itu. Kalau kita ini sudah berjalan dalam keadaan yang sudah cantik, kita juga harus berjaga-jaga supaya dia tidak tergelincir. Kalau kita sudah tergelincir, bagaimana pula kawalan kita untuk dia naik balik pada landasan yang betul. Jadi itu semua memerlukan kepada perancangan yang baik, mekanisme dan alatan yang sesuai. Di akhirnya nanti kita nak pastikan bahawa universiti kita ini adalah sebuah universiti yang berpaksikan kepada ilmu, melahirkan orang yang boleh berfikir dalam lingkungan yang terkawal. Terkawal ni dalam arti kata integritinya terjaga, adabnya ada, dan boleh dipacu maju ke depan berasaskan kepada ilmu dan kemahiran. Jadi tanggungjawab yang perlu kita buat itu perlu digalas dengan baiklah. Jadi saya kira makluman tentang integriti akademik dan juga integriti secara keseluruhan itu perlu dibuat dari semasa ke semasa untuk mengingatkan supaya ianya akhirnya akan jadi budaya. Betul, orang yang pengalaman. Saya berpandangan integriti akademik ini perkara yang sangat mustahak. Sebab di universiti kita melatih
bakal pemimpin yang bakal mencorakkan perjalanan negara. Saidina Ali kata kalau nak tengok keadaan sesebuah negara itu pada masa hadapan, lihatlah pada keadaan orang mudanya pada waktu ini. Jadi orang muda pada waktu ini berada di hadapan kita dalam kampus ini, yang akan kita corakkan mereka ini untuk menjadi pemimpin. Dan dalam usaha nak mencorakkan mereka jadi pemimpin itu, kita ni sebagai guru dan orang tua kita pesan, guru ni kalau dia kencing diri, maka anak murid dan kencing dari. Maknanya kalau guru itu tidak ada integriti, dan anak murid lagi rosaklah dia punya integriti nanti. Sebab itu soal integriti ini perlu kita beri perhatian. Integriti akademik ini perlu diberi perhatian oleh academician, pegawai akademik, dan juga pegawai yang berada dalam ekosistem akademik. Baik, saya rasa itu saja. Kita dah bincang panjang. Kita dapat lihat tadi tentang, kita dah bincang tentang definisi kepentingan, kesalahan-kesalahan polisi, ekosistem, dan juga integriti akademik di era digital. Saya rasa banyak yang telah pun kita kongsi. Terima kasih. Saya ucapkan kepada panel jemputan kita banyak, terutamanya Encik Azizi, Datuk. Ini memang rancangan Datuk lah. Ya. Nampak Encik Azizi ni lepas ni boleh ambil tempat saya. Moderator dia single posisi yang kedua ni masih belum ada orang penawar ni. Saya masih menyeru lah kepada ni rakan-rakan yang berminat untuk bersama menjadi moderator. Datanglah, kita boleh bincang, dan macam saya katalah, tugas untuk meningkatkan keterlihatan kesarjanaan dalam universiti bukan kerja saya seorang, kita kena buat sama-sama. Baik, sebelum kita akhiri sesi kali ini, sekali lagi saya mohon kepada ni terutama kepada anak-anak murid Datuk lah, tolong komen hadir pada bahagian komen sebagai tanda sokongan. Pada episod pertama tu ni tertutup komen. Saya dihujani dengan WhatsApp minta untuk buka komen. Saya tak tahu macam mana, saya teknikal tertutup. Minta maaf lah kepada episod pertama tu. InsyaAllah pada episod ini kita akan buka komen tu sampai habis untuk beri peluang kepada pelajar-pelajar, anak-anak murid Datuk yang pernah belajar dengan Datuk untuk memberikan komen hadir sebagai tanda sokongan. Saya kata hingga setakat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Baik, salam.